warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke Pusat Maklumat Makanan Negeri Pahang. Bersama-sama dengan saya hari ini, Nutritionist Halimah yang akan berkongsi mengenai satu webinar lagi, iaitu tajuk webinar kita pada hari ini ialah khasiat kurma untuk kesihatan. Jadi untuk kali ini webinar kita akan ada dua sesi, iaitu sesi pertama saya akan berkongsi mengenai kelebihan kurma, dan yang kedua kita akan adakan demo masak dan kita akan gunakan kurma sebagai bahan utama masakan hari inilah. Okey, selamat berpuasa semua. Hari ini dah masuk hari yang ke-10 kan kita berpuasa. Jadi harapnya semua okey kan puasa hari ni? Okey tak puasa? Okey Okey, sebelum tu saya nak minta tolonglah untuk semua audiens untuk share dan juga like FB Pusat Maklumat Pemakanan Negeri Pahang ni supaya lebih ramai lagi rakan-rakan di luar sana yang boleh nonton FB Live ni dan mendapat perkongsian lah, mendapat manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini. Okey, sebelum tu saya nak share lah kenapa kita pilih kurma sebagai bahan utama untuk demo masakan kita hari ini ya. Seperti yang kita tahu, bila bulan Ramadan je mesti kita akan jumpa banyaklah kurma ya, dekat kedai, dekat pasaran mesti banyak kurma. Jadi salah satu sebab juga kita pilih kurma sebabnya senang didapati di kedai, dan juga kurma ni sebenarnya salah satu kita panggil amalan sunnah lah untuk kita berbuka puasa bersama dengan makan kurma. Jadi ada sepotong hadis saya nak share kat sini, riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Jika salah seorang daripada kamu hendak berbuka puasa, maka berbukalah dengan kurma, sebab kurma itu berkah. Jika tidak ada, maka dengan air, kerana air itu bersih dan suci. Okey, kalau kita tengok dekat potongan ayat tu, kurma itu berkah. Maknanya kalau berkah ni ada kelebihan lah, tak mendatangkan kemudaratan kepada kita. Jadi sebab itu jugalah kita pilih kurma sebagai bahan utama masakan kita. Dan nanti saya akan sharekanlah kelebihan-kelebihan yang ada dalam buah kurma. Okey, selamat datang kepada 70 viewers sekarang ni. Okey, say hi. Assalamualaikum semua. Okey tak hari ni puasa? Okey, hai semua. Selamat datang. Terima kasih kerana join FB kita pada hari ini ya. Okey, Alizano, hai. Rahima, hai semua. Okey, terima kasih. Okey, kalau kita tengok kandungan nutrisi sebiji kurma, okey, di paparan ada skrin. Di skrin ada kita sharekan, satu biji kurma tu bersamaan dengan 30 kalori. Okey. Jadi kurma ni termasuk dalam kumpulan buah-buahan. Okey. Kalau kita tengok piramid makanan yang terbaru tu, piramid makanan 20, kita boleh tengok aras paling bawah ialah sayur-sayuran dan juga buahan. Okey, kalau kita tengok sajian buah-buahan ialah 2 sajian setiap hari kan. Jadi kalau kurma ni satu sajian bersamaan dengan 3 biji kurma. 3 biji kurma bersamaan dengan 90 kalori lah. Sebabnya satu biji kurma bersamaan 30 kalori. Kalau satu sajian bersamaan dengan 3 biji kurma jadi 90 kalori lah. 90 kalori ni kalau kita bandingkan dengan buah-buahan yang lain, dia lebih kurang sama dengan satu sajian satu pisang, satu biji pisang berangan. Okey. Selain itu, kurma juga tinggi dengan karbohidrat, kalsium, fosforus, potasium dan juga antioksidan. Okey. Jadi kalau kalsium dengan fosforus ni dia lebih kurang sama je fungsi dia. Dia lebih untuk untuk tulang dan juga gigi, pembentukan tulang, gigi dan juga sel-sel saraf lah. Okey, kalau potasium ni dia bagus sebabnya dia dapat mengawal tekanan darah. Seterusnya bila tekanan darah terkawal, kita akan dapat mengurangkan risiko penyakit jantung dan juga dapat mengurangkan strok lah. Okey. Jadi dalam kurma saya sebutkan tadi dia ada tinggi antioksidan juga. Antioksidan ni banyak jenis Jadi dalam kurma ni ada flavonoids. Flavonoids ni bagus, dia dapat menyihatkan jantung juga dan juga mengurangkan risiko Alzheimer. Dia baguslah kalau nak mengurangkan risiko Alzheimer, sakit nyanyuk semua tu ya. Okey, sebelum saya teruskan dengan khasiat kurma, kalau ada apa-apa soalan boleh ajukan di ruangan komen, nanti kita akan bacakan dan juga kita akan share jawapan dia
seginilah. Okey, boleh tinggalkan komen dan juga tinggalkan soalan di ruang komen ya. Okey. Seterusnya saya nak kongsi berkenaan dengan khasiat kurma. Tadi kita tengok kandungan nutrisi sebiji kurma kan. Sekarang kita tengok ada di slide kita share khasiat kurma. Iaitu pertama sekali kurma ni tinggi dengan karbohidrat ringkas. Karbohidrat ringkas yang ada dalam kurma ialah fruktosa. Okey, kalau fruktosa ni dia bukan salah satu gula lah, gula buah kita panggil kan. Jadi kalau kita makan karbohidrat yang tinggi fruktosa ni, kita akan dapat tenaga dengan cepat lah. Sebabnya kalau kita berpuasa, kita tak makan, kita tak minum kan. Jadinya kalau kita berbuka dengan kurma, kita dapat tenaga tu dengan cepat dan juga dalam kandungan yang banyak. Okey. Yang kedua, kurma juga tinggi serat. Biasalah kalau kita cakap mengenai buah dengan sayur, maknanya dia tinggi serat lah. Serat ni bagus sebabnya dia dapat buatkan kita rasa kenyang lebih lama, bukan lapar lebih lama okay. Kenyang lebih lama. Jadinya bila kita makan kurma dahulu, berbuka dengan kurma dahulu, maknanya rasa kenyang dan tendensi ataupun kebarangkalian untuk kita makan banyak tu selepas buka masa makan utama tu, maknanya kita boleh cut lah. Yang tu salah satu faktor juga tips untuk mengurangkan berat badan semasa bulan puasa. Kita makan kurma ataupun buah dahulu, lepas tu barulah kita makan makanan berat. Okey, yang ketiga, kurma juga rendah garam. Kalau rendah garam ni bagus kita makan makanan yang rendah garam, sebabnya kalau kita berpuasa badan kita akan mengalami kekurangan air kan, sebabnya kita tak ada ambil air, semua tak ambil cukup lah. Jadi bila kita makan makanan yang rendah garam tu, maknanya kita dapat mengelakkanlah badan kita daripada dihidrat dan juga akan rasa cepat letih lah. Sebab itulah kalau boleh kita makan, maknanya lauk pun sama, lauk pun kita kurangkan garam, makanan yang kurang garam lah, banyakkan minum air. Okey. Okey, selamat datang semua kepada 100 viewers. Okey, thank you, terima kasih semua yang hadir hari ini. Okey, Junaidah, Puan Junaidah, hai Puan Junaidah. Adila Rahman, siapa lagi tu? Rosli, Encik Rosli Daud, hai Encik Rosli. Dan Puan Sakinah. Okey, hai Puan Sakinah, hai semua. Pastikan sentiasa share dan like FB Pusat Maklumat Pemakanan Negeri Pahang dan juga share FB Live ini supaya lebih ramai lagi kawan-kawan kita yang di luar sana dapat mengikuti FB Live ini dan mendapat manfaat lah. Okey, selain itu saya nak beritahu juga yang link pendaftaran kami akan sediakan di ruangan komen, dan siapa yang dah masuk boleh isi pendaftaran tu, tapi pastikan detail tu betul semua ya, sebabnya kita akan share, kita akan bagi e-certificate tu, ECJ tu melalui alamat email. Okey. Okey, kepada yang baru masuk, saya baru saja berkongsi mengenai kelebihan-kelebihan kurma dan juga kandungan nutrisi lah dalam kurma. Jadi sebenarnya kita ada 2 sesi hari ini. Selepas ni kita akan adakan demo masak. Jadi semua audiens saya minta untuk stay lah sampai ke hujung FB ni supaya banyak lagi sepi pun input-input yang kita akan dapat kongsikan bersama. Okey. Okey, selain itu saya nak share juga kita ada hadiah tahu hari ni. Hadiah istimewa hari ni kita akan berikan kepada 3 orang pemenang yang like, share dan tag 3 orang. Pastikan anda buat 3 step ni, anda like, share FB Live ni dan juga tag 3 orang kawan dekat komen. Dan lepas tu nanti bila habis rancangan dekat nak akhir nanti saya akan share satu soalan mudah. Siapa yang jawab paling cepat, dialah yang dapat kurma eksklusif tu. Okey. Jadi sekarang kita tengok pula banyak jenis kurma. Kita tengok dekat paparan di skrin ada saya sharekan beberapa jenis kurma lah yang ada di pasaran. Kita boleh tengok ada kurma ajwa, kurma safawi, kurma mejol, banyak kan. Jadi berbagai jenis kurma kita boleh makan, maknanya kita boleh ambil lah berdasarkan apa yang kita suka. Jadinya pilih apa yang kurma mana yang anda suka dan pastikan ambil 2 sehari lah. Maknanya kalau kita nak cukupkan pengambilan buah tu, kita ambil 2 sajian setiap hari. 1 sajian 3 biji tu kita ambil semasa berbuka, 1 sajian lagi kita ambil semasa sahur. Cukup pengambilan buah-buahan kita. Okey.
Okey, selain banyak kurma di pasaran, kalau bulan puasa je mesti kita nampak ada apa minuman yang berasaskan kurma. Contohnya sekarang yang paling famous ialah susu kurma kan. Jadinya susu kurma pun ada di pasaran. Jadi sebentar tadi saya dah sharekan kelebihan kurma semua kan. Persoalan ni kat sekarang kita better kita pilih yang ready made ataupun yang di pasaran ataupun kita buat sendiri susu kurma tu. Jadi kalau pendapat saya lah, kalau kita dah tahu apa yang kita nak, kita pilih preference macam mana, maknanya kita boleh buat susu kurma sendiri. Jadi kita boleh pilih susu mana yang kita nak, sama susu segar ke, susu rendah lemak ke, susu penuh krim ke, dan juga kita boleh pilih lah kurma mana yang kita suka. Kalau kita suka kurma ajwa, boleh buat kurma ajwa. Kalau safawi, bolehlah buat kurma safawi. Just blend je dan tak perlu nak tambah gula tambahan lagi. Tapi kalau kita beli yang kat luar tu, kita kena tengok maklumat pemakanan tu. Yang penting kena tengok maklumat pemakanan, ramuan juga, dan juga expiry date lah. Of course lah kan, kita tengok expiry date, tak naklah makan yang dah rosak. Tapi yang penting sekali kena tengok maklumat pemakanan tu. Okey, contoh maklumat makanan ni saya ada share kan dekat di skrin. Okey. Semua boleh tengok, maknanya dalam maklumat pemakanan tu biasanya dia akan tulis berapa kalori, tenaga yang ada dalam satu pack tu. Okey, ada protein ke, ada kalsium ke, ada karbohidrat ke, semua adalah. Dan juga kita kena tengoklah dia ada tambah gula tambahan tak? Dia ada tambah sodium ke, sodium tu garam maknanya kena tengoklah apa yang ditulis tu. Dan yang keduanya kena tengok ramuan. Ramuan pun memain peranan penting lah. First tu dia tulis gula, maknanya gula yang tinggi lah. Kalau dia tulis susu, susu yang tinggi lah. Yang ketiga kena tengok tarikh luput. Okey, jadi kalau nak beli dekat luar boleh, cumanya kita kena pastikan lah tenaga tu tak berlebihan, dan juga apa yang ada dalam kandungan susu kurma ataupun minuman kurma tu kita tahu. Kalau kita buat sendiri, kita boleh plan ataupun kita boleh kontrol apa yang kita masukkan dalam gelas kita tu. Okey. Okey, saya teruskan lagi dengan kita tengok berapa viewers dah sekarang. Okey. Okey, 121 viewers dah sekarang. Okey, terima kasih semua. Say hi, teruskan share FB Live ni supaya lebih ramai lagi yang masuk. Dan kepada audiens yang baru masuk, saya dah kongsikan 3 kelebihan kurma dan juga cara membaca maklumat pemakanan tu. Jadi lepas ni kalau pergi pasar ke, pergi market ke kan, pergi pasaran ke, kedai ke, maknanya boleh tengoklah apa yang ada di belakang tu, bungkusan tu kena check dulu. Okey, setakat itu saja untuk perkongsian saya pada hari ini. Jadi kita dah kita habis untuk sesi pertama. Jadi lepas ni kita pergi ke demo masak pula, sesi kedua. Tapi sebelum tu saksikan dulu sebutan video dari peminat kecilik kita selepas ini. Okey, terima kasih.
Hai semua. Hai. Hai, saya Nadia. Dan saya Ira. So kami kami adalah pelajar tahun akhir ijazah sarjana muda sains pemakanan di Uniza. So, Ira, hari ni kita nak buat apa ni? Okey, sebentar tadi kita dah dengar daripada nutritionist Alimah tentang khasiat kurma. Ya. Okey, jadi untuk sesi kedua ni kita akan mulakan dengan demonstrasi masakan. Okey, jadi apa hidangan pertama kita ni, Nat? So, resipi kita yang first ni adalah kita nak buat pancake kurma. Pancake kita kurma. dengar kan pancake biasa je kan, tak ada tak apa. Jadi betul. hari ni sempena bulan Ramadan ni kita guna kurma, kita tambah kurma lah. Okey. Kita adjust. Okey, kita tengok apa bahan-bahan yang diperlukan untuk pancake kurma ni. So, bahan-bahan yang sangat penting, adalah susu kurma, susu full cream yang saya dah blendkan dengan dengan 10 biji kurma. Jadi kalau nak lagi manis boleh tambah lah. Okey, lepas tu kita ada tepung naik sendiri. Saya guna 2 cawan tepung naik sendiri, biji telur, 4 mentega, 4 sudu gula kasta dan 1 sudu kecil. So jangan lupa kita tak isi vanili, kita tak hanyir lah. Okey. Semua bahan-bahan ni kita akan gaulkan dalam kita adunkan dia sehingga sebati. Dalam mangkuk yang besar. Okey. Okey. Jadi semua bahan-bahan kita akan campur sekali. Okey. Ini kalau satu adunan ni berapa keping kita dapat So pancake? dalam satu adunan ni sebenarnya kita akan dapat dalam 9 keping lah. Okey. Banyak juga. Ya, banyak. Kita boleh makan isi keluarga lah. So ini adalah kita punya butter yang kita dah siap adun. Dia tak cair sangat, dia tak pekat sangat, just nice sahaja. Konsistensi dia okey. So kita panaskan pan. Okey. Api dia kena slow lah. Ya, api kena slow sangat sebab kita nak buat pancake kan. Kita tak nak dia tak nak dia masak. Tak nak dia masak dekat luar, tak masak dekat dalam. Yelah, kita tak nak dia hangus sebelah, jadi kita bagi api kecil saja. Boleh. Okey, boleh. Alright. Okey, instead of kita guna minyak, saya akan gantikan dengan butter. So bagi warna dia perang lah. Lagi kalau kita guna butter daripada minyak, lagi sihat lah. Lagi sihat, betul tu. Okey, kita sapukan pada pan. Okey, sapu seluruh pan. Bagi dia panas sekejap. Jangan banyak sangat. Letak sikit je. Okey. Kalau satu keping ni, berapa kita dapat kalori untuk satu keping pancake kurma ni? Satu keping pancake kurma ni saya dapat dalam 157. Banyak Ya, banyak. Dia padat dengan nutrisi sebabkan kita tambah dengan kurma tadi. Ya, betul. Okey. Resipi ni pancake kurma ni sangat mudah. Jadi untuk nak berbuka puasa pun, kalau nak sahur, kalau kita nak makan nasi kan, kita boleh inilah. Betul. Yang ini kita akan masukkan butter adunan tadi yang kita dah siap adun. Okey, kita akan masukkan ke dalam kita punya pan yang dah panas. Dah. Okey. Boleh. Alright. Okey. Kita akan ratakan dia. Okey. Kita tunggu dia masak sampai keperangan pada kedua-dua belah dan kita boleh angkatlah. Okey, ini so ini adalah kita punya pancake yang dah siap. Ni hasil terakhir dia. Dia naik pun cantik. Dia naik pun cantik lah dan warna dia brown lah. Betul? Okey. So Ira, kita dah siap dah kita punya ni. Sebelum tu jangan kita tak lupa lagi, selamat datang kepada 137 penonton sekarang. Okey, selamat datang. Okey, jangan lupa untuk share dan like Facebook kami. Okey, ajak lagi ramai-ramai kawan untuk tengok sekali live ni. So kita dah siap dah kita punya resipi pertama. Kita ada lagi resipi yang lagi menarik. Yang apa yang kita nak tunjuk, itulah kita tunjuk, kita kena tunggu, kena tengok dan sharekan. Okey. Okey, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Stay tune. Okey.
kita dah siap resepi kita yang pertama tadi, which is pancake kurma kan. Okay, so Ira, apa resepi kita yang kedua ni? Kita nak buat apa pula ni? Okey, untuk resepi kedua kita ada onde-onde kurma. Selalu kita tengok kan onde-onde kurma ni dalam dia ada gula Melaka. Ya, Tapi kali ni kita buat dia lebih istimewa, kita gantikan dia dengan kurma. Okey. Kan? Tak pernah jumpa lagi Tak pernah lagi kan. Kita tak tahu rasa dia macam mana. Okey, macam mana nak buat onde-onde kurma? Okey. Bahan dia kita nak guna ni. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan. Okey, ini tepung pulut. Okey, saya letak 1 cawan setengah. Okey, tepung pulut. Okey, lepas tu kita ada jus daun pandan. Okey, yang ni saya kisarkan daun pandan dengan air lah. Memang guna daun pandan, kita tak guna pewarna kan. Kita tak nak guna pewarna, kita nak guna warna hijau semula jadi daripada daun pandan tu. Okey, lepas tu kita ada inti kurma. Inilah bahan utama dia. Okey, kita yang ni saya ambil 12 biji kurma, saya buangkan kulit dia dan saya buangkan biji dia. Jadi saya lenyit-lenyitkan dia. Jadi dia sampai macam pekat macam ni lah. Okey. Macam tu. Okey, lepas tu kita ada kelapa parut. Untuk yang ni untuk kita ayahi hujung-hujung untuk onde-onde kurma ni lah. Betul. Barulah nampak onde-onde kan. Okey, yang untuk bahan-bahan ni, okey, untuk tepung pulut dengan jus daun pandan ni kita gaulkan. Okey, jangan bagi dia terlalu dikat lah. Tak nak terlalu cair, tak nak terlalu pekat. Okey. Jadi yang ni kita dapat. Ni hasil dia. Okey. Okey, yang ni. Tu dia. Okey. Dia tak terlalu pekat, tak terlalu cair. Okey. Selepas tu bila kita dah dapat konsistensi yang kita nak, tekstur yang kita nak tu, kita buat bulat-bulat. Kita tambah inti kurma ni sikit lah. Okey, kita tambah. Kita buat bulat-bulat kecil-kecil macam ni. Tak terlalu besar, tak terlalu kecil. Sesuai lah boleh buat masuk mulut. Okey. Okey. Lepas tu kita akan masukkan dalam kita punya periuk dengan air yang berdidih. Okey, saya pasangkan api sikit. Kita tunggu dia mendidih dulu tau. Okay, ni tak mendidih lagi ni, tak panas lagi. Okey, untuk satu hidangan ni, okey. Satu adunan ni dapat berapa banyak ni kalau biji? Satu hidangan ni kita boleh dapat 20 biji. Okey, untuk inti kurma ni, jadi kita boleh adjust sendiri. Kalau kita nak banyaklah kita boleh tambah-tambah. Kalau kita nak sikit je. Memang boleh makan satu family boleh. Ni untuk pencucian mulut lah. Selalu kan kita waktu berbuka. Okey, bila dah mendidih macam tu, okey. Kita masukkan kita punya onde-onde kurma dalam. Okey. Air dah mendidih kan. Kita masukkan onde-onde kita. Letak angkat ni nanti. Kita tunggu sampai dia terapung. Sampai dia ke atas permukaan air tu, maksudnya dia dah masak lah. Sebiji onde-onde ni selalunya berapa? Kalori dia 30. Sebab kita dapat daripada nutrisi yang padat daripada kurma tu. Kita ganti daripada gula Melaka tu kan. Okey. Jadi ini yang terakhir kan. Dia punya produk akhir kita toastkan. Lepas dia dah masak, dia dah ada atas permukaan air, kita toastkan dekat atas kelapa parut tadi. Kita golek-golek kan. Kita golek-golek kan. Macam tu. Kita golek-golekkan, lepas tu kita hidangkan. Kita hidangkan. Inilah dia punya rupa akhir dia. Macam tu. Jadi siap untuk resipi kedua kita. Jangan lupa untuk cuba resipi kedua ni sebab bukan senang, bukan selalulah kita dengar onde-onde kurma ni kan. Betul. Kita nak tahu macam mana rasa dia, kita kena buat sendiri. Betul. Okey. Jadi jangan lupa untuk share dan like FB Pusat Pemakanan Negeri Pahang. Ajak kawan-kawan lagi untuk tengok. Kita ada resepi lagi ni. Ini adalah kita punya onde-onde yang dah siap kan. Onde-onde kurma kita. Okey, jadi untuk next resepi ni kita berehat dulu. Okey. Jadi jangan ke mana-mana. Jangan ke mana-mana dan kita kembali selepas ini. Okey. Okey.
Okey, kita kembali untuk resipi kita yang ketiga iaitu resipi kita yang terakhir. Okey, apa yang kita nak buat hari ni, Nat? So hari ni nampak tak bahan-bahan banyak ni kan, banyak mangkuk atas ni. Jadi hari ni kita nak buat lai cikang. Selalunya kan memang lai cikang kan, memang waktu bulan puasa ni memang orang carilah lai cikang lai kan. cikang ni, Sebab dia nampak kan. nampak Refreshing betul lepas pada berbuka kan. Ya, betul. Okey, jadi saya akan tunjukkanlah bahan-bahan yang kita perlukan untuk lai cikang ni. Okey. Okey, pertama kita ada cincau yang kita dah cincang kan. Okey. Ada salus ya. Barulah boleh sedut macam tu. Okey, lepas tu kita ada laici. Okey, kita ada 3 biji laici. Okey, kita ada kacang panggang. Okey, lepas tu kita ada barley yang kita dah rebus. Okey. Yang ni kita ada biji selasih lah. Kita dah rendam semalaman. Okey, lepas tu kita ada kurma. Kurma kita guna 2 biji lah. Kurma memang kita punya ni lah. Memang bahan utama dia. Bahan utama kita betul. Kan. Ya, betul. Okey, lepas tu kita ada buah kembang semangkuk. Buah kembang semangkuk. Ni pun kita dah rendam. Ya, dah rendam. Dengan halwa kundo. Okey. Kita ada ni fungus kita. Kita ada kulat putih juga. Jangan lupalah. Ini bahan utama juga. Ni kulat putih yang kita dah rebus juga. Okey, jadi semua bahan-bahan ni ada pandan? Air. Okey, untuk air dia kita dah rebus dengan daun pandan. Kita tak tambah gula lah. Sebabnya kita nak memaksimumkan gula dalam kurma. Kita tak nak manis-manis sangat. Kita boleh campur dah ni? Boleh. Okey, mari kita campur. Okey, kita campurkan dulu cincau. Okey, cincau. Macam tu. Okey. Campur apa lagi ni? Campur ni. Okey. Okey. Lepas tu kita ada laici. Laici, 3 biji laici. Okey. Okey. Yang ni kita ada barley. Barley yang kita dah ni tadi kan, dah rebus kan. Kita dah rebus lah. Okey, lepas tu kita ada buah kembang semangkuk. Kembang semangkuk. Kembang semangkuk ni. Okey, lepas tu kita ada halwa kundo. Okey, kita ada 2. Ni bagi manis sikit lah kan. Tapi memang manis kita nak on kurma je kan. Lepas tu kita ada kulat putih. Kulat putih. Okey, gitu. Dah nampak menjadikan dah. Okey, kita tambah kurma kita. Tambah kurma sikit. Tambah kurma. Alright. Okey, jadi kita tambahkan dengan air. Tu sikit kan. Ya, betul tu. Bagi manis sikit kan. Bagilah rasa pandan tu. Okey, bila dah nak hidang nanti baru kita boleh tambah ais lah. Kita tambah terus lah. Boleh. Tambah boleh kan. Okey. Tak banyak. Tak sikit je. Okey. Alright. Okey, lepas tu kita toppingkan dengan kacang panggang ni ke atas kan. Alright. Okey. Okey. Dah siap. Sekarang kita punya lai cikang. Okey. Okey, selamat mencuba di rumah. Jangan lupa untuk cuba ketiga-tiga resepi kita pada hari ini. Okey, resepi kita sangat simple. Jadi jangan lupa mencubalah, okey? Okey, jangan lupa untuk share dan like Facebook kami. Okey. Dan jangan ke mana-mana. Kita akan berehat sebentar dan kita akan kembali dengan nutritionist Halimah yang sebentar tadi untuk kuis-kuis dan video. Untuk kuis-kuis selepas video ini. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini saya akan berkongsi mengenai makanan sunnah. Jadi bila kita sebut makanan sunnah ni, apa dia yang makanan sunnah ya? Makanan sunnah ni adalah makanan yang kita kata yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga makanan-makanan yang ada disebut dalam Al-Quran. Dan biasanya antara yang kita kata popular biasanya adalah madu, okey, kurma dan juga minyak zaitun.
Okey, jadi untuk pertamanya kita akan sentuh mengenai madu lah. Jadi madu ni kalau kita tengok dia punya komponen dia, 84% dia adalah terdiri daripada karbohidrat. Yang mana kalau kita pecahkan karbohidrat ni, 38% adalah daripada gula buah, 31% adalah glukosa dan selebihnya adalah gula-gula lain lah. Dan dia juga mengandungi vitamin. Vitamin utama dia adalah vitamin C dan dia ada juga mineral-mineral yang lain lah. Dan kajian mendapati madu tu sendiri dia adalah ejen antioksida yang boleh kita kata melawan sel-sel jahat dalam tubuh lah. Dan jika dibandingkan dengan gula biasa, gula pasir dia adalah lebih baik sebab gula pasir ni dia adalah kalori semata-mata. Dia sumbang kalori je, dia tak ada zat lain berbanding madu. Okey, yang kedua mengenai minyak zaitun. Minyak zaitun ni merupakan kita kata sumber lemak utama. Dan kalau ikutkan dekat kawasan Arab Saudi di sana dan juga di kawasan Mediterranean, kebiasaannya mereka akan guna minyak zaitun sebab memang buah zaitun ni adalah kita kata memang ada di sana. Dia tak ada kelapa sawit kan, macam kat kita ada kelapa sawit. Jadi itu adalah sumber lemak utama di sana. Jadi minyak zaitun ni dia adalah sumber vitamin E ataupun tocopherol. Dan kalau ikut sebenarnya kebanyakan minyak-minyak sayuran memang adalah sumber vitamin E. Termasuklah minyak kacang soya, minyak sawit pun ada vitamin E. Kacang macam kacang badam, kacang tanah pun ada vitamin E. Alright, dan juga bijirin dan produk bijirin lah. Itu sumber vitamin E. Selain vitamin E, minyak zaitun tu sendiri dia ada kita kata dia ada asid lemak mono tak tepur. Asid lemak mono tak tepur ni dia bagus untuk kesihatan jantung sebenarnya. Dan sumber makanan lain yang ada asid lemak mono tak tepur adalah kacang seperti badam dan gajus. Okey. Walau bagaimanapun haruslah diingat apa jenis minyak sawit ke, minyak zaitun ke, setiap satu sudu kecil atau satu sudu teh yang bersamaan dengan 5 gram dia menyumbang kepada 45 kalori. Okey. Alright. So seterusnya adalah kurma. Kurma seperti buah-buahan yang lain juga, dia ada glukosa dan juga fruktosa iaitu gula buah. Dan kurma tu sendiri dia ada mikronutrien yang penting untuk tubuh seperti potasium ataupun kalium. Dia ada magnesium dan juga kalsium yang penting untuk tulang dan juga dia ada fosforus. Dan kajian mendapati kurma ni sendiri adalah ejen antioksida juga, sama seperti madu. Dan kurma adalah kita kata sumber gula pantas sebab dia punya gula cepat dihadam. Jadi sebab tu setiap kali waktu berbuka memang kita sarankan untuk ambil kurma sebab kita perlukan tenaga pantas daripada gula tadi selepas kita dah berpuasa satu hari. Okey. Walaupun kita tak nafikan yang makanan-makanan sunnah ni memang dia ada khasiat saintifik dia, tetapi makanan-makanan lain yang kita tak label sebagai makanan sunnah ni sebenarnya pun dia ada khasiat yang seumpamanya dengan makanan-makanan sunnah tadi. Apa yang penting adalah untuk kita utamakan kita kata mensunahkan pemakanan. Maksudnya contoh macam kita bersederhana, itu konsep yang Nabi sangat tekankan kan, bersederhana dalam pengambilan makanan, elakkan pembaziran dan juga kita raikan adab sewaktu makan. Okey, dan bila kita sebut makanan sunnah ni biasanya kita akan bayangkan produk-produk yang banyak kat pasaran kan. Dia dah banyak jenis produk kat pasaran dan kebanyakan produk ni dia dah kita kata dia ekstrak dah makanan semula jadi tu dalam bentuk pati, dan bila dia dah diproses jadi produk, dia punya nilai khasiat dia tu mungkin dah tak sama dengan makanan yang asal. Jadi adalah sebaik-baiknya kita ambil dia dalam bentuk yang semula jadi. Okey, sekian. Terima kasih.
kurma biji lah. Okey, jadi soalan yang kedua. Soalan yang kedua, kita tengok daripada Dila Rahman. Dila Rahman, Assalamualaikum, ada bezakah kalori kurma kurma kering dengan kurma basah? Okey. Kurma kering sebenarnya lebih tinggi kalori berbanding dengan kurma basah. Sebabnya kurma kering tu dia dah dikeringkan, jadinya tinggi kalori dan juga tinggi gula. Okey. Jangan lupa juga untuk jawab, kita nak tengok pemenang. Dah ada pemenang ke? Belum ada pemenang, cepat-cepat jawab. Okey, soalan sekali lagi. Sebutkan 2 kelebihan kurma yang saya ada bagi tahu tadi. Sesiapa yang masih nak tanya soalan, boleh ajukan di ruangan komen. Okey, nanti kita akan jawablah soalan-soalan anda semua tu. Ada lagi soalan ke? Okey, sekali lagi daripada Nur Ikrimah. Okey, Nur Ikrimah, pengambilan kurma yang mana lagi bagus? Kurma biji ataupun jus kurma ataupun parti kurma? Okey. Kalau kurma biji ni maknanya kita ambil daripada kita tak olah apa-apa kan. Kalau jus ataupun parti tu sama ada kita ada tambah gula ke, tambah apa bahan yang lain lah. Jadi lebih baik kita ambil kurma tu sendiri, tak payah tapi kalau kita buat jus kurma, pastikan kita tak ada tambahan apa-apa bahan yang lain lah macam gula ke. Maknanya kita lebih bagus untuk ambil kurma biji lah. Okey. Soalan seterusnya dari Puan Zarinah Bu Nazir, boleh ke ambil kurma dengan berlebihan? Okey, kalau kurma ni kan dia macam saya cakap tadi, dia termasuk dalam kategori buah-buahan. Okey. Kategori buah maknanya 2 sajian buah saja kita ambil setiap hari, sebabnya buah pun ada gula dia tersendiri juga kan. Jadi kalau nak ikutkan 2 sajian kurma tu bersamaan dengan 6 biji lah. Satu sajian kurma bersamaan 3 biji. Jadi kalau 2 sajian kurma bersamaan dengan 6 biji. Tak boleh ambil berlebihan ya. Kena ambil secara kita punya saranan lah, saranan daripada KKM. Sebabnya kalau buah pun dia ada gula yang tersendiri tak boleh berlebih. Sebabnya kita kena ambil dalam kadar sederhana lah dan dalam kadar yang disarankan lah. Okey. Ada lagi soalan ke di ruangan komen? Okey. Nak dapat hadiah tak? Soalan ni sebutkan 2 kelebihan kurma yang saya bagi tahu tadi. Okey. Jangan lupa jawab cepat-cepat. Okey, sebabnya kita ada hadiah tau. Hadiah 3 kotak kurma untuk 3 orang pedang lah. Maknanya seorang dapat 1 kotak kurma eksklusif daripada kami. Jadi kita akan pilih 3 orang yang jawab paling cepat. Soalannya sebutkan 2 kelebihan kurma yang saya bagi tahu tadi. Tadi saya ada share kan apa dia kelebihan kurma. 2 je. Tak susah pun soalan ni, senang je. Okey. Okey, seterusnya ada lagi soalan ke? Dari Encik Muhammad Asnan, salam Puan Ima. Waalaikumsalam. Nak tanya berapa maksimum boleh makan kurma sehari? Okey, seperti yang saya cakap tadi, maksimumnya sebab kurma ni dia termasuk dalam kategori buah-buahan kan. Jadinya maksimumnya 6 biji lah. Sebabnya 2 sajian buah-buahan dah cukup dah untuk kita ambil setiap hari. Jadi 1 sajian kurma bersamaan dengan 3 biji. Kalau 2 sajian buah-buahan yang kita perlukan setiap hari tu, maknanya 2 sajian 6 biji lah. Tak boleh ambil berlebihannya sebabnya kurma pun ada dia gula dia, faktus tu ambil banyak-banyak tak elok jugalah gula ni kan. Sama jugalah. Kita maknanya kena ambil dalam saranan yang ditetapkan lah. Okey. Okey, nampaknya kita dah ada pemenang. Okey, jangan lupa juga untuk isikan link pendaftaran tu supaya nanti kita akan boleh share sertifikat dan pastikan email tu betul, sebabnya kita akan hantar ECG tu melalui alamat email email dan juga nama tu kena betul, tapi yang pastinya jawab soalan pun kena betul baru kita dah bagi sijil Okey. Okey, kita dah ada 3 orang pemenang. Puan Nur Haida Daro. Okey, yang kedua Wahida Amanin dan yang ketiga Cik Hati Gembira. Okey, 3 orang ni okey tak PM alamat dekat FB kita dan juga alamat rumah supaya kita boleh post hadiah tu kepada
post kurma eksklusif tu dekat alamat rumah korang. Okey. Terima kasih semua. Tahniah. Okey, terima kasih semua yang join FB Live pada hari ini. Itu sahaja untuk daripada perkongsian kita pada hari ini. Jumpa lagi untuk sesi webinar seterusnya. Webinar yang kelima pada bulan hadapan. Jadi stay tune, tunggu pengumuman kita selepas ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum.